Dah. 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 Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya tak terlambat lagi untuk saya mengucapkan salam Aidilfitri kepada semua Muslim dan Muslimah. Muslim dan Muslimah di seluruh Malaysia. Sempena orang kata masih lagi berhari raya kan. Kita hari ini tetap bersiaran melalui Tanya Je Thursday. Anda semua digalakkan ataupun kami mengalu-alukan anda bersama-sama saya selama 1 jam bermula daripada pukul 4 sekarang ni hinggalah pukul 5 insya-Allah. Tapi hari ini kita nak fokuskan kepada tajuk untuk mereka-mereka yang mempunyai home financing facility ataupun housing loan di mana-mana perbankan di dalam Malaysia. Boleh ke fasiliti ini dimasukkan ke dalam program AKPK? So seterusnya saya sebelum kita berinteraksi dengan rakan-rakan yang ada dalam bersiaran dalam ini, kita cuba nak menerangkan dulu apa dia kategori ataupun kriteria fasiliti home financing anda yang boleh anda masukkan ke dalam program. Okey, untuk pengetahuan semua, daripada episod-episod kami yang lepas, kita dah sentiasa memberikan makluman ataupun menghebahkan bahawasanya housing loan anda boleh ataupun dialu-alukan untuk dimasukkan ke dalam program AKPK, di mana kami telah berkolaborasi bersama kebanyakan perbankan di dalam Malaysia. Anda yang mempunyai housing loan ataupun home financing, anda boleh meminta bantuan penjadualan balik akaun anda bersama AKPK mengikut kriteria dan juga parameter yang telah diluluskan oleh pihak bank. Jadi mana-mana anda yang memerlukan bantuan, tak kiralah khidmat nasihat ke, sama ada anda memang dah mempunyai home financing yang masih boleh, yang berbayar dengan baik, ataupun anda telah mempunyai masalah nak orang kata dah raya ni kan, sebelum raya pun orang terpaksa squeeze dia punya bajet untuk membayar loan di perbankan, tak kiralah loan apa pun. Jadi diorang kata nak bajet untuk raya, dan akhirnya mereka mempunyai tunggakan pula kat dalam housing loan mereka. So anda boleh mendapatkan bantuan daripada AKPK. Tapi bukanlah bermaksud bila kita kata raya tu kita tak perlu membayar hutang, betul tak? Tapi anda mempunyai masalah-masalah seperti mungkin anda diberhentikan kerja, mungkin anda income anda dahulunya pada masa anda mendapat loan berada dalam keadaan yang stable, tapi kini income anda telah diturunkan ataupun affected daripada kedudukan ekonomi ataupun majikan anda menghadapi masalah untuk membuat pembayaran, maka anda boleh datang untuk mendapatkan khidmat nasihat daripada kami di AKPK. Saya di sini sentiasa mengharapkan anda semua tidak terjebak kepada agensi-agensi ataupun ejen-ejen yang mengaku mereka adalah ejen kepada AKPK. Tuan-tuan dan puan-puan, tolong datang kepada AKPK untuk mendapatkan nasihat dan mendapatkan penjadualan balik prosedur yang benar, yang betul, yang sebenar-benarnya program kami adalah percuma kepada semua individu di luar sana. Okey? Asalkan anda mempunyai masalah pembayaran, anda kena pergi kepada channel yang betul, dan pada ketika ini memang AKPK lah tempat untuk anda mendapatkan bantuan. Tolong jangan terjebak dengan ejen yang mengenakan bayaran kepada anda sebenarnya tau. Sebenarnya di AKPK perkhidmatan kami percuma. Anda ada credit card, anda ada personal financing ataupun personal loan, anda ada pinjaman microkredit. Pernah dengar kan microkredit untuk orang-orang yang berniaga dulu tapi tak dapat membayar balik dia punya pinjaman, maka anda boleh datang kepada AKPK. Anda ada mempunyai pinjaman perumahan, anda ada apa lagi, PTPTN, anda ada pinjaman dengan Aeon Credit, anda boleh datang kepada AKPK. Pada sesi yang lepas, sebelum raya yang lepas, saya nampak banyak komen-komen di dalam FB yang mengatakan, wah, mereka netizen kan, dia berbincang sesama mereka sendiri. Dia kata, housing loan mana boleh, dia kata kena bayar sendiri dekat bank ataupun kena settle penuh dekat bank, tak boleh melalui AKPK. Jangan dengar cakap orang di luar sana. Anda nak dapatkan info, anda datang kepada kami, call kami. Kita ada banyak platform yang bolehkan anda berhubung dengan pegawai-pegawai AKPK, termasuklah kaunselor-kaunselor kami. Anda boleh hubungi kami
Kami ada talian line kami iaitu di 0326167766. Kami ada platform untuk FB platform, kami ada Twitter kan, kami ada Instagram, kami ada juga customer portal AKPK yang boleh anda layari untuk mendapatkan makluman lanjut daripada anda orang kata chit-chat kat luar tu, tetapi kebanyakannya information yang anda dapat adalah tidak benar, maka pergilah ke jalan yang betul. Okey? Alright, sebelum tu saya nak nyatakan di antara senarai-senarai perbankan yang telah berada di dalam panel kami, yang telah berkolaborasi dengan kami, iaitu contoh Alliance Bank, Hong Leong Bank, Bank Islam, Bank Muamalat, BSN, Maybank yang terbaru ni. Kemudian kita ada lagi Public Bank, kita ada apa lagi? CIMB Bank, kita ada Alliance Bank, kita ada, saya rasa kebanyakan bank yang ada dalam Malaysia ni memang telah menjadi ataupun telah berkolaborasi dengan AKPK untuk membantu anda semua di luar sana yang mempunyai masalah pinjaman perumahan yang tidak dapat dibayar dengan tepat ataupun telah mengalami masalah pembayaran ataupun yang telah dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak bank. Right. Tak ada soalan ke ni? Okey, kita pergi kepada soalan pertama boleh ke beli rumah dengan gaji 1,100, rumah mampu milik? Okey, untuk pengetahuan Mr. Errol Mr. Errol, sebenarnya apa-apa juga pinjaman, biasanya kriteria meminjam, pihak bank akan tengok anda punya kemampuan ataupun repayment capacity melalui, katalah in your case, you punya gaji RM1,100. Anda punya komitmen bulanan sepatutnya dia punya formula basic formula untuk financial obligation ni, dia tidak boleh melebihi 60% daripada gross pay anda. Katalah RM1,100 anda punya income, lepas tu installment anda kalau ikutkan rumah sepatutnya tak kiralah rumah ke apa-apa juga komitmen yang anda ada, tak boleh, potongan anda tak boleh melebihi RM600 hingga RM700. Kalau ada rumah tu memang confirm pihak bank akan increase sedikit dia punya kelayakan. Potongan tak boleh melebihi RM700. Tapi masalahnya, ada ke rumah sekarang yang below 1,000, betul tak? Okay, walaupun rumah mampu milik, paling rendah pun RM300,000. RM300,000 anda kena bayar, katalah umur anda sekarang ni early 30s. Mungkin dalam RM1,100 lebih kurang. Apa kita nak makan, dik? Okay, that's why lah sekarang ni repayment capacity tu penting. Anda kena tengok andanya anda dah berkahwin, kita akan join anda punya income dengan isteri atau spouse atau sebagainya. Pihak bank memang banyak memberikan produk-produk ataupun kita panggil promosi kepada semua pembiayaan ataupun pinjaman yang mereka nak berikan kepada anda. Okay, sekejap tengok soalan ni Okay, Mr. Errol, sekurang-kurangnya kalau RM1,100 tu pada saya my personal opinion, sepatutnya belum lagi untuk di orang kata di kawasan kita ni kan, di Klang Valley ni kan, kalau nak beli rumah, kalau RM300,000 minimum, anda kena make sure anda ada income lebih kurang RM3,000. Lepas tu kita kena tolak juga anda punya komitmen lain. Mungkin anda ada kredit card, anda ada kereta kan. Orang sekarang ni baru grad je dah beli kereta dah. Lepas tu anda mungkin ada personal loan baru. Yang masa kahwin dulu mungkin anda ambil personal loan, betul tak? Lepas tu sekarang ni nak tambah pula komitmen rumah. Belum lagi kita kira untuk duit makan, duit transportation, duit petrol dan sebagainya. Jadi kalau nak tolak rumah dengan RM1,100 tu tak boleh, dik. Nanti dulu. Okay? Right. Anda kena dapatkan juga nasihat keuangan daripada pihak kaunselor kami, dan kita akan guide anda kepada macam mana nak membuat pinjaman perumahan yang baru. Right. Kemudian, kalau dah tak bekerja tapi tak mampu nak bayar. Okey, kalau anda tak bekerja, biasanya anda kena datang dulu kepada kaunselor kami. Kita akan advise anda. Setiap orang yang mempunyai pekerjaan, andainya dia telah diberhentikan kerja, maksudnya anda telah kehilangan income. Kalau anda ada komitmen rumah, mungkin kami akan datang untuk bantu anda dengan cara mungkin anda mendapatkan bantuan daripada spouse ataupun third party contribution. Mungkin anda juga dibantu oleh family members kan. Mungkin juga anda ada orang kata worst case scenario, anda terpaksa menjual rumah anda. Tu semua adalah antara orang kata
plan ataupun solution yang kita akan bagi anda semasa anda berjumpa dengan kaunselor kami. Ya, kita faham sekarang ni ramai sangat orang yang diberhentikan kerja, yang memang telah kehilangan sumber pendapatan. Bila mereka ada masalah, mereka dah ada rumah, mereka dah ada personal loan dulu buat renovation cost dan sebagainya kan. Jadi bila benda tu semua ada, income dah hilang tapi hutang masih berterusan. Jadi anda memang sangat-sangat diperlukan untuk datang ke AKPK untuk mendapat bantuan. Saya sebut AKPK pun tak betul lah. Okey, Cik Faizah, Cik Faizah Riz, kalau ada mohon pertolongan datang kepada AKPK yang berhampiran, kita akan bantu anda untuk cari jalan keluar. Right? Okey, kemudian mohon AKPK ditawar sabar. Okey, that's good. Maksudnya Cik Suhaimi dah berada dalam kami punya program, right? Okey, hutang sudah lebih 10 tahun. Boleh ke AKPK tolong restructure? Ya, betul. Biasanya orang-orang yang telah membayar akaun rumah diorang, bila mana anda telah menghadapi masalah keuangan, tak kira dah berapa lama anda dah serve the repayment, you are welcome to datang to AKPK untuk mendapatkan bantuan. Okey, maksudnya kadang-kadang orang ni dia tak tahu tau. Sebenarnya dia rasa dia boleh manage dia punya pembayaran, tapi dia tersepit dengan benda lain. Contoh, dia ada housing loan, dia nak jaga rumah dia untuk dia bayar, tapi end up yang lain dia tak dapat nak bayar because dia terpaksa squeeze dia punya income tu untuk bayar rumah. Dia ada credit card, dia ada personal loan yang lain, ataupun car loan dia pun tersangkut. Jadi bila di AKPK, kami akan bantu anda secara holistik. Kita tak sahaja tengok anda punya akaun pinjaman perumahan, tapi kita akan tengok keseluruhan kredit komitmen anda di semua perbankan. Kami akan tengok anda punya income capacity, anda punya repayment ability, dan kita akan bantu anda secara keseluruhan. Bukanlah bila anda ada housing loan, anda nak tengok housing loan saja, tak. Kita di AKPK, kita bukan saja bantu untuk satu pinjaman, kita akan bantu untuk improve anda punya cash flow untuk keseluruhan kedudukan keuangan anda. Okey? Okey, ada lagi. Cater statement. Nak tanya pasal loan kereta. Kawan saya cuba buat loan kereta tapi gagal, scoring sikris. Dia tak pernah buat apa-apa loan sebelum ini. Adakah sebab kebarangkalian loan ditolak? Kadang-kadang pihak bank ni, kadang-kadang bila kita tak ada apa-apa komitmen ataupun any track record kat dalam bank negara, di dalam secret report, sometimes bank dia tak tahu tau kita punya karakter membayar untuk kita punya existing komitmen. Kalau anda memang langsung tak ada apa-apa komitmen sebelum ni, anda baru nak ambil loan kereta sahaja, and there are possibilities pihak bank akan reject anda punya application. Why? Because diorang tak dapat tengok anda punya karakter membayar untuk komitmen anda yang sedia ada. That's why sekarang ni kan, bila bank kan, dia tengok anda punya loan application, dia nak tengok sebelum ni mungkin ada credit card, anda punya pembayaran cantik, anda punya utilization pun apa orang kata in moderate punya level. Dia pihak bank dapat tengok anda punya cara anda manage anda punya financial obligation. Jadi daripada situ pihak bank dapat analyze anda punya credit standing dan juga kebolehan untuk mendapatkan pinjaman baru. Itu maybe one of the reason lah kenapa loan kereta kawan anda tu tidak dapat diterima oleh pihak bank. Bank ni pula dia bukan sahaja tengok anda punya gaji waktu ini, dia kena tengok juga untuk keseluruhan. Mungkin kadang-kadang anda punya gaji besar tapi anda punya komitmen dah terlampau tinggi. Macam saya cakap tadi, scoring untuk anda mendapatkan pinjaman baru, keseluruhan potongan tak boleh melebihi 60%. Jadi bila bila anda submit anda punya car loan, katalah komitmen anda dah melebihi 60%, definitely bank tak boleh nak consider you punya new application, right? Dia ada banyak kriteria ataupun possibilities ataupun parameters yang pihak bank kena analyse dulu sebelum anda mendapat pinjaman baru. Okay? Boleh ke extend personal loan 10 ke 20 tahun? Cik Man, biasanya pihak bank dia akan memberikan loan, personal loan tidak melebihi 10 tahun. 2015 ke atas, Bank Negara telah letakkan satu requirement ataupun guideline yang mengatakan anda nak ambil personal loan, dia tak akan boleh melebihi 10 tahun. Jadi kalau anda nak mendapatkan bantuan daripada AKPK, kita akan reschedule balik anda punya pembayaran. Anda tak akan dapat untuk extend anda punya pinjaman melebihi original tenure. Kalau 10 tahun, 10 tahun lah. Kalau 20 tahun dulu, pihak
perbankan dia banyak offer personal financing kepada kaki tangan kerajaan, dan kebanyakannya mereka mendapat advantages di mana tenure tu dibenarkan melebihi 10 tahun. Ada yang sampai 20 tahun, ada yang sampai 25 tahun. And bila mereka datang ke AKPK untuk mendapatkan bantuan, nak reschedule balik personal loan mereka, kami boleh buat, but subject tu sama ada mereka bersara umur 60 ataupun loan tenure yang asal kita ikut yang mana lebih rendah. Kenapa saya kata ikut umur bersara? Sebab pihak bank dia nak hutang kita selesai apabila kita tarikh bersara. Kita tak nak, pihak bank tak nak orang habis bersara pun orang duk tanggung hutang lagi. Okay, itu salah satu dia punya requirement ataupun parameters yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Okay, Cik Man? Right. Cik Mas Niza, selepas tamat pembayaran dengan AKPK, adakah kita akan dapat apply loan rumah, kereta? Okey, macam ni ramai sangat yang dapat salah information berkenaan dengan program AKPK. Seandainya anda telah tamat ataupun habis program ataupun anda telah selesaikan hutang-hutang anda melalui program AKPK, anda adalah orang yang orang kata credit freedom. Anda dah ada kebebasan untuk meminjam. Because why? Bila selesai sahaja pinjaman anda punya loan ataupun anda punya record telah dikeluarkan daripada security report, sama jugalah AKPK punya tagging yang berada dalam security report tu juga akan simultaneously hilang daripada Bank Negara report, iaitu security report. Maka daripada situ anda bolehlah meminjam kat mana-mana bank. Tapi pada kami di sini kami menyarankan bila anda dah pernah terjebak dengan keterhutangan yang serius, anda dah dapatkan bantuan daripada AKPK dan alhamdulillah anda telah settlekan hutang anda dan grad daripada program. Bila anda hendak membuat pinjaman baru, contoh nak beli kereta, nak beli rumah, okey, tak apa, sebab itu adalah basic needs, itu adalah necessity. Tapi kalau anda dah ambil rumah, anda ambil kereta, anda ambil lagi kredit kad sampai 2-3 keping, tu maksudnya tak belajar lah daripada apa yang anda dah lalui sebelum ni dah. Nak beli rumah tak ada masalah, nak beli kereta tak ada masalah, asalkan repayment capacity anda berkesesuaian dan bertepatan dengan guideline yang ditetapkan oleh pihak bank, right? Okay. So macam mana nak apply loan kereta kalau sebelum ini belum pernah ada loan? Ada apa-apa penyelesaian tak? Okey, biasanya kami advise ataupun kalau kami anda ni kebanyakannya kalau anda pergi dekat shopping mall kan, ramai saja sales executive yang akan offer anda credit card. Mungkin anda boleh dapatkan juga satu credit card loan untuk mendapatkan track record kan. Credit card ni sebenarnya if you ask us, credit card ni penting. Dia untuk emergency purposes kan. Tapi janganlah orang yang ada credit card tu bila bank offer satu, next round orang offer lagi dia ambil lagi. Benda ni orang kata macam ambil untuk keperluan, bukan ambil untuk kehendak. Untuk membolehkan anda ada track record, it's good for you to dapatkan at least satu facility. Contoh you ada credit card. Mungkin bank mula-mula dia akan bagi limit yang agak minimal. Contoh dalam 3,000, 5,000 according to awak punya income dan orang kata kelayakan lah. Jadi anda dah ada track record kat situ. Jangan pula bila dah dapat credit card orang bagi 5,000 anda spend pula sampai 5,000 habis tak boleh nak bayar dah. Jadi macam mana bank nak bagi anda loan baru sebab anda punya loan yang ada sekarang pun anda tak promptly serve. Apa lagi bila anda nak dapatkan new loan. Okey, Miss Katus? Cik Iman, okey Cik Iman. Ada soalan daripada Puan Nora Liza Jaafar. Maaf Okey, tak apa. Alright. Sekali lagi saya nak tekankan kat sini sebelum saya jawab soalan selanjutnya. Di AKPK kami bukan sahaja membantu untuk menjadualkan balik akaun rumah anda, tetapi kita bantu secara holistik tuan-tuan dan puan-puan. Katalah anda sedang menghadapi masalah keuangan because of kehilangan punca pendapatan, bisnes tak memberansangkan pada waktu ini. Anda tolong datang kepada kami, dapatkan advice daripada kami. Kita akan bantu keseluruhan pembiayaan ataupun kredit fasiliti anda di mana-mana perbankan di dalam Malaysia. So anda janganlah risau. Semua orang kata advice, semua produk ataupun services yang kami tawarkan adalah percuma. Saya selalu tekankan perkara ini, semua services kami adalah percuma. Anda jangan terjebak dengan
apa orang kata influence daripada orang luar yang mengatakan anda kalau pergi AKPK, saya dapat satu customer semalam, dia kata kalau kau pergi AKPK engkau belum tahu dapat kelulusan, kalau melalui dia problem akan solve, 100% akan dapat kelulusan. And percaya ke tidak, kelulusan tu dia akan dapat melalui AKPK, bukan melalui that particular person yang influence this customer, right? Nasib baik dia tak bayar dekat ejen yang tersebut. So dia kata nasib baik dia dapat orang kata advice daripada kawan dia yang telah memasuki program AKPK. Dia kata you have to go to AKPK direct. Alhamdulillah, selesai dah masalah dia semalam, right? Okay. Okay, soalan Puan Nuraliza, dia kata nak tanya kalau kita dalam program AKPK tapi nak minta pengurangan bayaran. Okey, macam ni bila anda berada di dalam program, biasanya kami telah mengikut bajet anda pada ketika itu, mengikut parameters yang telah ditetapkan oleh pihak bank, dan kelulusan yang kami berikan juga adalah tertakluk kepada apa-apa yang telah kami maktubkan ataupun telah persetujui di antara kedua-dua pihak, AKPK dan juga pihak bank dan juga customer sendirilah. Untuk 2 tahun pertama, kebanyakannya orang yang memang betul-betul telah kehilangan punca pendapatan, 2 tahun pertama kebanyakannya pihak bank akan membenarkan anda untuk serve the interest only. Maksudnya repayment anda memang terlampau minima. Pihak bank tak akan ambil apa-apa charges lain melainkan untuk serve interest. Contoh, anda ada credit card 10,000 outstanding balance. Dulu anda bayar melalui bank, anda kena bayar mungkin minimum dalam 300-400. Tapi bila ke AKPK, the most minimum kita tengok pada masa tu anda memang dah betul-betul tak ada punca pendapatan. Mungkin hanya dapat bantuan daripada saudara mara dan sebagainya. Kita akan tengok minimum 1%, katalah RM10,000, RM100 saja yang anda kena bayar instead of 400-500 sebelum ni yang anda kena tanggung. Dan daripada situlah kita harapkan after 2 years anda definitely dah ada financial recovery kan. Contoh mungkin anda dapat kerja baru, anda mungkin dah ada dah stabilizekan balik anda punya kedudukan ekonomi. So untuk 2 tahun tu insya-Allah anda boleh membayar dengan keadaan yang tepat dan sempurna, dan anda pula tidak akan diganggu oleh mana-mana agensi hutang, anda tidak dikenakan tindakan guaman, anda akan rasa tenang, kita bantu anda secara holistik. Anda ada 4 kad, 4 kita salurkan bayaran melalui AKPK, dah bayar aja satu tempat, senang kan, tak payah nak fikir apa-apa dah. Okey, Puan Nuraliza ke Nurliza? Okey, soalan seterusnya. Ada fees ke? Cik Iman, saya daripada awal saya dah cakap dah. Semua servis yang dikeluarkan ataupun yang ditawarkan oleh KPK, there is no charges ataupun fees or commission at all. Anda boleh datang ke mana-mana cawangan yang terdekat untuk dapat bantuan dan anda tidak akan dikenakan sebarang commission ataupun charges ataupun fees, right? Cik Iman gelak. Sekejap Okey, credit card application diorang tak tengok track record or scoring secrets ke? Tengok. Mana boleh tak tengok. Apa-apa juga credit facility yang ada anda ambil ataupun berada di dalam mana-mana financial institution dalam Malaysia akan dianalyze oleh pihak bank pada ketika anda submit anda punya new application, right? Itu semua termasuk dalam scoring ataupun credit analysis oleh pihak bank, Selain daripada credit card, apa lagi yang boleh buat untuk track record bank negara? Mungkin anda dah ada hire purchase loan pun boleh. Any facility yang ditawarkan oleh mana-mana perbankan di dalam Malaysia, itu adalah salah satu track record yang diguna pakai oleh pihak bank. Anda ada apa-apa juga credit facility, not only credit card, personal loan, mungkin anda ada ambil PTPTN pun sama. Ramai, when I'm talking about PTPTN ni, ramai sangat orang yang mempunyai masalah pinjaman baru tersangkut because of PTPTN. Siapa-siapa ada PTPTN tu, ada problem, tolong datang ke KPK cepat-cepat untuk zero rise ataupun untuk perbetulkan balik anda punya track record. Saya tengok average orang yang ada masalah PTPTN beratus-ratus bulan tunggakan kat dalam AKPK, dalam PTPTN. End up bila dia submit loan nak buat nak beli kereta, nak beli apa-apa jugalah, nak buat pinjaman baru di perbankan, confirm sangkut. Percayalah saya cakap, right? Okey. Dia kata Puan Aina, saya telah diluluskan untuk enroll AKPK. Okey, pada Disember, walau bagaimanapun saya belum buat sebarang pembayaran.
Okey, macam ni Puan Aina. Di AKPK, setelah kami memberikan kelulusan, anda akan menerima satu email notification daripada AKPK yang mengatakan kelulusan telah diberikan dan anda dikehendaki untuk membuat pembayaran secepat mungkin. Anda diberikan masa sebulan daripada tarikh approval. Maksudnya katalah approval anda dapat 20 hari bulan 6. Anda kena buat bayaran secepat yang boleh. Sampailah 19 hari bulan 7, andainya kami tidak menerima sebarang bayaran, anda punya DMP account akan tentu lapse. Bila lapse maksudnya anda terpaksa masuk ataupun reapply semua dia punya proses tu daripada A to Z all over again. Kan penat kan? Anda kena datang, kena masuk portal, anda kena pergi jumpa kaunselor sekali lagi, kena set appointment dan sebagainya. Dan kita kena dapatkan balik semua anda punya baki hutang dengan semua perbankan melalui kita punya sistem lah. Jadi kita tak nak benda tu orang kata buat make sure kita buat benda tu sekali jalan. Bila anda tak serve the installment, first installment tu sangat penting. Bila anda bayar saja installment pertama tu, bank akan nampak dalam dia sistem. Bila dah nampak dalam dia sistem, barulah mereka akan stop sebarang tindakan undang-undang. Dia akan stop juga dia punya collection agent diorang untuk cari anda, semua diorang akan stop. That's why lah secepat mungkin anda buat bayaran, maka akaun anda akan activated. Macam Puan Aina punya case ni saya rasa dah lapse dah. Anda kena datang balik ke AKPK untuk dapatkan semula peraturan untuk membuat pembayaran. Kita punya registration semua melalui sistem Puan. Maksud saya melalui portal. Kalau tak dapat idea yang tepat, boleh call care line kami ataupun datang ke mana-mana cawangan yang berdekatan untuk dapatkan bantuan. Cik Iman kata macam mana AKPK boleh bantu orang yang hutang tapi dah meninggal. Okey, Cik Iman, biasanya orang-orang yang telah meninggal dunia, yang mereka telah berada di dalam program, biasanya kami tak nak sambung. Kita tak akan sambung dia punya pembayaran. Apa yang dikehendaki ialah next of kin kena datang kepada AKPK, bawa surat mati arwah dan kita akan keluarkan daripada program. What is next ialah anda kena pergi ke pihak bank untuk discuss dengan pihak bank sama ada bank nak recall the facility ataupun bank mungkin akan minta bantuan bayaran melalui next of kin lah. Dan ada juga bank dia akan consider untuk full settlement punya figure daripada pihak next of kin. Itu semua anda have to liaise directly with the bank. Tapi untuk orang yang telah meninggal dunia, memang kami biasanya akan stop dia punya program. Kita hanya bagi program dijalankan untuk borrower yang masih apa orang kata? Yang masih hidup lah kan. Okey. Kalau ada kena sitos boleh apply tak? Orang yang semua AKPK ni, pertolongan yang kami berikan, kita punya ultimate objektif ialah untuk bantu increase anda punya cash flow. Tak kira lah anda dah dikenakan tindakan undang-undang ke, maksud saya tu sitos lah kan. Kalau dah kena tindakan undang-undang tu maksudnya nama dah blacklist. Bila dah blacklist, definitely nama anda dah sentiasa terpampang kat dalam sitos. Maka anda kena cepat-cepat datang ke AKPK sebelum kita punya nama dihantar kepada kebankrapan pula. Lagi tak boleh nak buat apa dah. AKPK akan bantu semua kategori orang yang mempunyai pinjaman asalkan dia masih belum diklasifikasikan sebagai seorang yang muflis ataupun bankrupt. So nak elakkan daripada kebankrapan, cepat-cepat datang ke AKPK, especially orang yang dah berada di dalam sitos tu, yang dah telah di blacklistkan. Okey? Cik Iman kata lagi, macam mana AKPK bantu dalam urusan PTPTN? Okey, contoh Cik Iman. Awak print aja security report anda nampak anda punya PTPTN ada arrears. Katalah dulu anda ambil degree, dulu ambil 28,000. Anda bayarlah kadang-kadang macam yoyo. Semua terasa kalau ada PTPTN kan. Bayar, kadang-kadang bayar, kadang-kadang tak bayar. That's the reason why lah bila awak print your security report, dia akan nampak dia punya track record untuk setahun tu, dia punya trend tu akan sentiasa meningkat. Daripada tu dua contoh, 10 bulan, 11 bulan, 13 bulan, 14 bulan, beratus-ratus bulan akhirnya. Apa yang anda kena buat ialah anda datang ke AKPK, kami akan dapatkan your latest outstanding balance from PTPTN. Kita akan tengok, katalah 28,000 anda punya hutang. Dulu anda ambil degree selama 15 tahun. Kami akan ikut original tenure anda 15 tahun.
katalah 280,000 mungkin anda kena bayar dalam 130 for example. Bayarlah melalui AKPK 130, anda punya rekod pun jadi kosong, anda pun tidak ada gangguan daripada mana-mana pihak dan anda juga layak untuk membuat pinjaman di masa akan datang. Daripada kita biar hutang kita bertambah dia punya tunggakan kan, hidup pun tak tenang, betul tak? Okey Cik Man? Okey, kalau ada problem luar rumah, kita AKPK boleh juga bantu. Ya, Cik Puan Ratna, kita memang mengharapkan sangat-sangat orang ramai kat luar datang kepada AKPK untuk dapatkan bantuan. Mana lagi nak dapatkan bantuan? Kita ada rumah untuk perlindungan. Itu adalah benda yang penting untuk kita jaga. Kita ada kereta untuk kita pakai untuk kegunaan harian. Bila anda berjumpa kaunselor, kedua-dua secured loan ni kita akan advise anda untuk apa untuk anda buat. Macam mana jalan keluar untuk anda lalui. Jangan buat something yang tak sepatutnya. Contoh, orang ada kereta, tak boleh bayar. Mereka mereka bagi pula kereta tu kepada third party untuk sambung bayar. End up, nama dia yang blacklist because of third party tak dapat membayar dia punya kereta dengan baik. Yelah, kereta dia depreciate item. Bila dah tak boleh bayar, dia pula membayar waktu dia boleh pakai kereta kan. Dah lama-lama 6-7 tahun kereta pun dah banyak masalah. Maintenance dah menjadi tinggi. Rosak sana, rosak sini. Akhirnya dah rosak, dia tak naklah bayar dah kan. Tapi akhirnya yang akan menanggung beban adalah kita as a hirer. Jadi kalau ada masalah pembayaran, datang to AKPK, get advice from us. Kita akan tunjuk anda cara terbaik untuk anda keluar daripada permasalahan. Tapi bukan kata kalau kereta, kalau rumah tak boleh AKPK tolong. No, AKPK akan tolong semua benda. Ada jalan keluar. Datang je kat kami. Kalau personal loan baru 5 or 6 bulan boleh masuk ke program tak? Okey, macam ni. Kami telah mendapat guideline baru di mana andainya anda baru sahaja mendapat personal loan daripada mana-mana perbankan, kami menetapkan anda untuk bersama pihak bank at least 1 tahun. Kami tak akan benarkan anda reschedule anda punya akaun sebelum 1 tahun. Kenapa? Anda baru sahaja mendapat loan dengan pihak bank. Bank pun kita nak bantu juga. Daripada situlah dia nak dapatkan income. Dia beri anda, dia expect pembayaran balik daripada anda. Untuk tempoh beberapa bulan tu tak ada apa yang kita dapat bagi kepada bank melainkan portion interest yang sangat kecil. Kalau kata interest lah. Kalau personal financing, katalah awak ambil RM20,000 untuk 10 tahun. Untuk bayaran mungkin dalam RM120 sebulan. Anda bayar RM120, lepas 3-4 bulan anda datang kepada AKPK. Kesian pihak bank. Kami ni adalah intermediaries kepada pihak bank dan juga anda. AKPK nak bantu bank untuk dapat balik pinjaman dia semula. Dan kita pun nak bantu anda yang berada dalam masalah keuangan. Kedua-duanya kita akan bantu tapi mengikut parameters di tengah-tengah lah kan. Right? Kalau ada masalah keuangan sangat-sangat, after 1 year then only you come to us. Tapi sebelum 1 year tu, mana-mana yang ada masalah credit card ke housing loan ke, datanglah dulu. Kita boleh top up nanti later on. After 1 year, kita boleh tambah you punya personal loan ataupun personal financing ke dalam program. Tak semestinya bila anda dah masuk dalam program, anda dah tak boleh datang lagi dah untuk dapatkan bantuan seterusnya. No. Ada masalah, you have to come to us untuk dapatkan advice dan pertolongan. Jangan dengar cakap orang kat luar, okay? Right. Alamak. Soalan lari. Minta maaf. Okay, selanjutnya. Ada berapa minit lagi? Azizi. Okay, Cik Azizi pula. Macam mana nak daftar bantuan dengan AKPK? Saya tak mampu nak bayar loan bank. Sekarang ada tunggakan dah. Okey, bagus Cik Azizi. Okey, jangan pergi mana-mana. Pergi ke AKPK ataupun you boleh sentiasa masuk dekat website kami. Cik Azizi boleh klik customer.akpk.org.my. Pergi dekat Mr. Google, tekan customer.akpk.org.my. Masuk dekat sana. Kalau Cik Azizi orang kata IT savvy, you boleh terus register online daripada kita punya website. Kalau tak pandai, anda boleh sentiasa call. Katalah along the way tu masa you buat registration, anda ada masalah, anda boleh call kami punya number 0326167766. Line kami, kita akan bantu anda, guide anda over the phone. Katalah tak boleh juga, anda datang kepada cawangan kami yang terdekat. Kami ada terminal yang banyak dekat di Baju Junction contohnya. Anda boleh datang untuk dapatkan bantuan untuk fill up the portal tu.
dan anda akan set appointment kat situ. Kat dalam sistem tu semua dah ada dah. Apa loan yang akan anda masukkan, anda boleh set appointment ikut tarikh yang anda nak datang sendiri. Kami hanya menanti anda mengikut tarikh appointment anda. Okey? Okey, Cik Azizi. Cik Jamaluddin, jika kita masuk program, lepas tu kita nak buat loan kereta dengan Tanjung Kredit. Okey, Toyota Capital. Rasanya permohonan kita boleh lulus tak? Tanjung Kredit ke ataupun any kredit motor company memang tak ada kena-mengena dengan laporan SIKRIS. Kalau anda membuat pinjaman kereta dengan mereka, mereka akan analyse anda punya kelayakan membayar tanpa melihat SIKRIS. Memang tak akan nampak. Dalam SIKRIS memang tak akan ada Tanjung Motor ke kredit motor, tak ada dek. Jadi anda boleh apply dengan syarat pada masa anda submit anda punya loan, anda sendiri kena tahu kelayakan membayar anda. Katalah anda dah gaji 1,000, anda nak ada baru nak beli kereta saja, mungkin ada kredit kad lah, bayar sebulan 100. Anda nak bayar kereta, probably kereta lepas ni installment dalam 400. Kalau dia punya pembayaran balik tu tak melebihi 60% gaji kasar anda, why not? Mesti boleh punya. Pihak kredit motor pun dia ada dia orang punya scoring ataupun analisis sendiri bila mereka nak membenarkan anda buat pinjaman baru. Tapi ikut mana pun pokok pangkalnya, bottom line dia punya kita sendiri, kita punya analisa kredit ataupun keuangan kita tu adalah datang daripada kita sendiri. Kalau kita tahu kita mampu, insya-Allah kita boleh buat pinjaman. Kalau kita rasa kita tak mampu, macam 50-50, it's better for you to dapat advice dulu daripada kami sebelum you membuat satu investment yang akan memberikan kesan buruk kepada anda in future. Okay? Apa ni nama? Cik Jamaluddin dah jawab yang tadi? Oh dah, okey Cik Jamaluddin, saya harap saya dapat jawab soalan cik untuk buat pinjaman melalui kredit motor. Cik Hafiz kata program KPK ni memang untuk tempoh 2 tahun. Salah tu Cik Hafiz. Cik Hafiz dengar daripada mana tu? Sebenarnya 2 tahun tu kami bagi untuk membenarkan anda punya ekonomi tu stable balik. Kita kata katalah anda kita reschedulekan balik anda punya pinjaman untuk tempoh 2 tahun, kami benarkan anda bayar mengikut bajet anda pada ketika itu. Okey, kita bagi buffer untuk 2 tahun untuk dengan harapan lepas 2 tahun anda dah stable. Kita akan panjangkan anda punya tempoh tu. Katalah kredit card ataupun personal loan, maksudnya unsecured loan kita akan bagi tempoh maksimum lebih kurang 10 tahun. Kalau anda bayar RM50 sebulan, memang 10 tahun lah benda tu bergerak. Tapi katalah kita setkan minimum payment untuk anda, after few years, katalah lepas 2 tahun, gaji dah besar, increment dah naik, lepas tu dapat bonus banyak, anda nak bayar lebih dan mungkin juga anda nak cepat-cepat habiskan loan kan, sampai bila nak duduk di dalam loan yang sama kan? Anda boleh buat bayaran lebih. Sebab konsep pembayaran kami adalah melalui terma pengurangan baki berkurangan. The more you pay, the more dia akan reduce your balance as well as dia akan shorten the period. Okay, right Cik Hafiz 2 tahun tu hanya untuk membenarkan Cik Hafiz bayar the most minimum payment mengikut bajet anda pada ketika itu. Right. Mr. Gopal kata Puan Chong credit tu Puan Chong, she's one of the counsellor of Kuantan. Okay, thank you Cik Gopal. Cik Hafiz, program ini memanjangkan tempoh. Oh tak, Cik Hafiz once again, dia memang kita akan ikut, contoh Cik Hafiz ada pinjaman peribadi contohnya kita bagi 10 tahun, lepas tu jika dah cukup, bateri nak habis. Jika dah cukup tempoh program jadi bayaran, taklah. Kita akan reschedule anda punya pinjaman sampai anda selesai hutang. Bukanlah maksudnya bila dah okey nanti anda kena ikut bayaran balik. Asal tak Cik Hafiz. Kita reschedule anda punya loan sampailah anda selesai hutang anda. Katalah anda lepas beberapa tahun, lepas 5 tahun anda rasa nak cepat-cepat nak settlekan hutang anda, it's up to you, boleh. Ataupun anda rasa macam aku tak mampu nak bayar, lepas 2 tahun pun masih tak stable lagi ekonomi, nak sambung juga bayar macam yang AKPK dah tentukan from the beginning. It's okay, you bayar macam biasa. Selagi you berada dalam program AKPK, insya-Allah you akan tenang. You tak akan perlu risau dengan gangguan daripada debt collector, you tak akan risau gangguan daripada tindakan undang-undang oleh perbankan dan sebagainya. Bayar sampai habis. Selagi cumanya bila you berada dalam program,
adalah limitation yang telah diberikan oleh pihak bank. Anda tak bolehlah simply ambil loan dengan pihak bank. Sebab masa anda masuk dalam program AKPK, keuangan anda berada dalam keadaan yang tak stable. Bila anda dah dapat pengurangan bayaran daripada AKPK, pihak bank memanglah tak bagi buat loan dulu sebab dah kita nak you manage you punya existing commitment dulu. Dah habis nanti, dah habis hutang, barulah boleh buat pinjaman baru. Okey, Cik Fiz Okey, adakah AKPK akan kumpulkan semua hutang lepas tu buat account installment untuk semua hutang? Ya, bukan. Cik Man, semua kredit account anda, semua loan account anda masih berada di tempat ataupun di kedudukan ataupun urusan relationship anda dengan pihak bank masih sama, masih tak berganjak. Apa yang AKPK buat hanya reschedule balik. Reschedule dengan restructure lain Reschedule ni adalah kita tolong buat pengurangan bayaran anda tanpa menukar sebarang agreement yang telah ditetapkan oleh pihak bank dengan anda pada ketika dulu tau. Jadi sekarang ni apa yang anda buat, katalah anda ada 3 credit card, anda ada 2 personal loan, anda ada 1 rumah. Kami akan bantu semua jadualkan balik setiap account tapi pembayaran melalui satu platform iaitu melalui AKPK. Sistem kami akan hantar duit anda tu kepada the respective loan account every month. Okey, Cik Man. Okey, Cik Ratna, area Shah Alam kita ada satu counselling office terletak di Bank Muamalat PKNS. Di situ for the time being hanya untuk counselling dan advice. Kalau Cik Ratna nak datang, boleh datang, boleh jumpa kaunselor kami, tapi kita don't process your application di sana. They will bring your documents to our HQ office di Maju Junction. Kita akan process everything kat sana. Even you nak masuk portal pun tak ada di sana. You can get advice daripada sana. Tapi katalah you nak masuk dalam program, kalau you ada masalah untuk memasukkan dalam portal, you can come over to our office di Maju Junction. Kita akan guide you macam mana nak buat. Or else you sebelum datang, kita faham ramai orang daripada Shah Alam, Kelang, dia tak suka nak datang ke KL. Tapi kami ada di Shah Alam, Bank Muamalat PKNS setiap hari Rabu atau Khamis. Nanti kami confirm. At the same time kami juga ada di di Bank Muamalat Kelang setiap hari Khamis. Okay, setiap minggu kami ada di sana. Kalau Bank Muamalat Shah Alam saya rasa hari Isnin, if I'm not mistaken. Nanti kami akan confirm. Boleh rujuk website kami. Refer kepada counselling office kami hari apa yang mereka ada di sana. Puan boleh dapatkan khidmat nasihat di sana dan dapatkan nasihat guideline macam mana nak masuk ke dalam program Mr. Kogilan, AKPK boleh tolong ke dalam loan kereta. Sekarang ada tunggakan tapi kereta masih ada dekat saya, minta penjelasan. Okey, Cik Kogilan, untuk kereta dia punya treatment a bit different compared to the other loan sebab kereta ni adalah melalui Hire Purchase Act. Hire Purchase Act ni meaning that kita sewa kereta from the bank. So in the event of you ada problem untuk membayar, you can always call the bank untuk bank ambil kereta you. This is our most advice yang kita bagi pada pelanggan Kalau dia dah memang betul-betul tak boleh nak bayar and kereta tu masih ada lagi dalam dia punya custody, you can always call the bank, minta bank ambil your kereta, bank akan proceed for auction. Bila dah auction, definitely biasanya pihak bank tak akan go through auction higher than awak punya outstanding balance kan, Mr. Kogilan. Jadi you lepas auction tu, kereta bank dah ambil, tapi you masih ada lagi shortfall kat dalam bank, right? Katalah you punya kereta sekarang ada 20,000. You bila pihak bank auction, dia dapat lelong sebanyak 10,000. You ada lagi shortfall 10,000 kat dalam akaun perbankan. Anda boleh datang ke AKPK untuk dapatkan bantuan. Kita akan benarkan anda bayar balik bulanan tanpa sebarang interest. Itu the best solution yang kita buat. Andai kata you memang masih nak pakai kereta tu, you can always come to AKPK untuk dapatkan bantuan. Kita akan buat proposal to the bank. Macam mana kita nak minta bantuan. You have to justify lah kenapa mungkin you diberhentikan kerja. Mungkin you ada masalah kesihatan. Jadi you tak boleh nak membayar kereta you dengan tepat mengikut ketetapan oleh pihak bank. So kita akan buat proposal to the bank. You sentiasa datang ke AKPK untuk dapat bantuan. Kita akan bantu you. Sama ada lulus ke tidak lulus tu is orang kata different punya orang kata different matter lah. Tapi yang penting dapatkan advice, kita akan cari jalan keluar untuk you right.
Kenapa bayaran untuk personal loan bank jadi lebih tinggi setelah join AKPK? Cik Izham, boleh saya tahu personal loan kat mana tu yang you masuk tu? Biasanya pihak kita, bila kita bantu, kita akan reduce the installment. Normally, kalaulah orang tu kita tengok dia punya outstanding balance dia, bila kita tengok dia akan higher dan dia punya installment, definitely kita akan call customer balik, kita cakap, tuan, kita tak akan proceed with this rescheduling because of dia tak akan bagi benefit to you. Dia akan membebankan you lagi. You datang untuk dapatkan bantuan untuk kurangkan bayaran, untuk naikkan you punya cash flow, betul tak? Tapi bila kita tengok outstanding balance tu tinggi dan dia punya kriteria tu tak menepati you punya pemotongan, kita tak akan proceed. So, Cik Izham boleh dapatkan bantuan selanjutnya daripada pegawai kami di AKPK. Kalau you berada di Klang Valley, you boleh datang ke Maju Junction untuk berjumpa kaunselor. Kita akan tengok balik you punya account. Ataupun kalau you tak nak datang dulu, you can call our care line. Kita akan tengok from our system apa yang jadi dengan you punya account tu. Kat dalam dalam sistem kita akan nampak personal loan you daripada bank mana, berapa installment dulu dan berapa installment sekarang yang kita telah reschedulekan untuk you. Okey, Cik Izham? Macam mana nak semak berapa total pinjaman yang tertunggak? Oh, itu semua AKPK boleh bantu anda. Anda datang je kepada AKPK, anda enroll kat dalam program, semua kita akan buat via sistem. You tak perlu dah nak pergi ke bank lah, nak apa semua tak perlu. Kalau you masuk dalam program, macam mana nak semak berapa total pinjaman yang tertunggak? Kalau belum masuk AKPK, kena dengan bank lah cik. Tapi kalau dah duduk dalam program AKPK, everything will be handled in our system. Right? Cik Fatan, kalau ada apa-apa, sila berujuk kepada kita punya care line ataupun masuk saja kat dalam kita punya FB platform. Google, kat situ ada FNQ Masuk saja dalam tu, kita akan respond to you, cik. Macam mana nak, dengan kalau ada money lender selain dari personal loan. Cik Safari, kami hanya bantu reschedule apa-apa tunggakan ataupun pinjaman yang berada di dalam senarai perbankan di dalam Malaysia. Di luar daripada perbankan, kami tak dapat bantu. Tapi andainya anda ada masalah, anda ada pinjaman dengan perbankan, at the same time anda juga ada involved dengan money lender, anda boleh datang kepada kami. Kita akan bantu yang mana dengan perbankan. At the same time, kita akan bantu anda juga untuk refer anda kepada PPIM, Persatuan Pengguna Islam Malaysia, untuk anda dapatkan bantuan ataupun solution ataupun advice. Yang mana yang di luar kawalan kami, kita tak dapat bantu outright, tapi kita ada cara untuk kita channelkan anda kepada platform yang betul. Okey? Saya masuk program AKPK tapi kenapa surat dari bank sampai lagi? Okey. Cik Ashraf, apa yang you perlu buat? You kena masuk balik portal. Kita sekarang ni, kita sentiasa encourage pelanggan kami untuk sentiasa buka portal anda. Semua benda ada kat dalam portal anda. Termasuklah anda punya notification letter bersama program AKPK. Kat dalam portal tu ada satu view, dia panggil, apa kita panggil? View letter. Anda boleh retrieve anda punya letter offer dalam tu. Ambil letter offer tu, tolong email kepada perbankan yang hantar statement ataupun apa orang kata, legal punya notification ke anda, bagi tahu dia anda berada dalam program AKPK. Ask them to stop untuk mengganggu anda lagi. Okey. Berapa charge untuk advice? Berbuih saya cakap. Saya pun penat nak cakap, Cik Rikael. Kita tak ada apa-apa charges pun. Anda sentiasa boleh berkunjung kepada cawangan yang terdekat kami. Kami tak akan kenakan sebarang charges kepada anda. Melainkan kalau anda involve dengan orang-orang luar yang mengatakan mereka ejen, baru anda kena charge. Adakah bayaran AKPK dibuat melalui potongan gaji? Ada juga, mengikut loan masing-masing. That's why cik kena dapat datang kepada AKPK. Bila anda berjumpa dengan kaunselor akan segregate loan ini bayar melalui mana, bank yang mana potongan gaji akan bayar melalui potongan gaji. Ada orang yang melalui angkasa, kita tetap melalui angkasa tapi kita rendahkan bayaran. Ada juga orang buat potongan gaji at source, kita tetap kurangkan bayaran tapi tetap melalui pembayaran penolakan gaji. Right? Kita ada banyak angle yang kita nak bantu. Yang penting cik datang, willing to datang ke AKPK untuk dapatkan bantuan. Alright? Kak Sabah Sarawak boleh PPIM bantu. Saya rasa PPIM hanya berada di Klang Valley, di Keramat.
saya rasa ada cawangan mereka, tapi cik boleh sentiasa Google di PPIM HQ, dapatkan diorang pun ada khidmat pelanggan, cik cari dapatkan bantuan daripada diorang. Saya rasa memang ada di setiap state ada diorang punya wakil. Saya punya DMP meningkat selepas 2 tahun. Boleh tak saya kekalkan jumlah bayaran? Okey, untuk selepas 2 tahun, bila anda masih mempunyai masalah keuangan, especially kita bagi for those moratorium kriteria, iaitu ada 2. Sama ada anda kehilangan pekerjaan ataupun anda mengalami masalah kesihatan yang telah disahkan oleh doktor, anda boleh datang ke AKPK untuk mendapatkan penetapan ataupun maintain the existing punya bayaran. Tapi case to case basis, anda kena datang ke AKPK, jumpa kaunselor, kami akan bantu anda. Kita akan tengok balik anda punya hutang, berapa banyak pengurangan, and then apa masalah ataupun condition anda pada waktu ini, dan kita akan tengok balik. Kalau kita boleh kurangkan, kita akan kurangkan. Biasanya 2 tahun tu pihak bank tak dapat apa pun, tuan-tuan dan puan-puan. Pihak bank akan serve interest sahaja. That's why lah after 2 years tu dia akan gradually increase. Itu pun ramai sangat orang kata tak boleh bayar lagi. Tapi apa pun sebenarnya kita masing-masing hutang tetap hutang. Kita tahu yang kita penting ialah kita nak membayar hutang tersebut, nak cepat-cepat habis kan. Jadi kalau ada betul-betul masalah, barulah kami tolong. Because kita tak nak AKPK ni dijadikan platform untuk orang taking advantage. Sebab bank pun dia dah memberi dan dia expect dia dapat balik pulangan daripada pihak anda. Betul tak? Right? Puan Mas Liza kata, puan macam mana pula dengan joint loan? Adakah boleh? Boleh, tak ada masalah. Anda ada pinjaman bersama dengan spouse, anda ada pinjaman dengan adik-beradik, anda ada pinjaman dengan parents pada masa dahulu. Pihak bank dulu dia dah bagi kan, bila dia bagi pinjaman bersama tu maksudnya dia nak combine the income capacity. That's why lah anda menjadi pinjaman bersama. Anda boleh datang. Tak semestinya kedua-dua orang diperlukan untuk masuk dalam program. Kita tengok siapa yang mempunyai strong income capacity ataupun repayment ability. Contoh dia husband and wife, dia ambil joint loan untuk housing loan, tapi sekarang ni yang bekerja hanya isteri. It's okay, isteri datang sama-sama, kita akan konsult sama-sama. Tapi program akan dilakukan ataupun hanya wife saja yang akan enroll dalam program. Boleh? Cik Rikail, okay, sorry. Contohnya outstanding balance 80,000, dah join AKPK, outstanding balance setelah dipanjangkan 10 tahun menjadi 150,000. Hey, 80,000 tu Cik Izham, percayalah saya cakap 80,000 tu is only for your principal. Yang you nampak kat dalam secret report. Masa you datang jumpa kaunselor, you nampak dekat dalam secret report tu ada 80,000 lebih, for example. Itu hanyalah principal. Pihak bank dia tak tunjukkan lagi the actual profit yang dia tak dapat lagi. Kita panggil unearned income. Bila dah campur dengan profit tu, dengan unearned income tu, dia akan jadi 150,000. Okey, yang tu jangan salah sangka Apa pun you kena datang kepada AKPK untuk dapatkan betul-betul the actual punya picture apa yang terjadi dekat you punya account. Sebab bila saya cakap dalam kat sini kan, kita tak tahu the actual story of your account tau. Kita tak nak benda ni bila kita salah sampaikan informasi, orang lain pun akan influence dan sebagainya. Setiap orang mempunyai lain komitmen dan lain kedudukan, baki dan juga pembayaran dan juga kriteria dia. Anda kena datang jumpa kami untuk dapatkan actual informasi. Cik Iman kata macam mana boleh rendahkan bayaran? Adakah tahun ditambah? Macam mana mekanisme digunakan? Cik Man, untuk unsecured loan, for example credit card, kita telah mendapat blanket approval daripada pihak bank. Your credit card from 18% interest per annum, kita akan reduce kepada 9% maksimum. Dia ada dia punya scale dia. Maksimum 9%, separuh daripada 18%. Dan dulu anda bayar kepada bank melalui flat rate punya konsep. Tapi bila masuk ke dalam AKPK, anda akan diberi privilege, anda akan dapat 9% interest based on reducing balance term. Itu orang bank je tahu macam mana nak cakap benda tu kan. Tapi bila anda jumpa kaunselor, anda akan dapat bayaran tu sangat kurang mengikut kemampuan anda waktu ini. Tu magic yang kita boleh buat antara pihak bank dan juga AKPK. Yang penting anda datang ke AKPK, dah bayar mahal-mahal, nak buat apa? Kenapa nak bayar mahal kalau boleh bayar murah, betul tak? Okey, so datang kepada AKPK. Dan ada juga personal financing yang contoh personal financing ni dia melalui akad Islamic concept.
dia tak charge interest ke anda, tapi dia gunakan akad jual beli. Dulu anda beli 100,000, 20 tahun anda dengan bank, anda kena bayar katalah 200,000 untuk tempoh 20 tahun. Jadi apa yang pihak kami buat pada ketika ini, anda datang ke AKPK nak dapat bantuan untuk dapatkan pengurangan bayaran, kami akan tengok berapa lama anda dah serve installment. Kata dah 7 tahun. Anda ambil 20 tahun kan? Dah 7 tahun, anda punya baki dah discharge. Jadi daripada baki itulah kita akan tengok. Kita tengok berapa lama lagi anda bekerja. Tu yang saya cakap tadi bersara tu. Tempoh bersara, berapa lama lagi kita akan tengok. Berapa lama ikutlah tempoh bersara tu, kita akan kurangkan pembayaran. Without involving sebarang interest ataupun lebihan profit yang pihak bank charge pada anda. Anda jangan risau. Kita memang datang untuk membantu anda, bukan untuk menyusahkan orang ramai. Apa yang anda perlu buat, datang kepada AKPK dan dapatkan bantuan secara percuma daripada AKPK. Okey. Berapa bulan tunggakan dibenarkan oleh AKPK? Senang cerita macam ni, cik. Tak kira berapa pun tunggakan anda, ada juga orang yang masih boleh manage dia punya akaun dengan baik. Dia punya secret kosong aja semua. Tak ada apa-apa tunggakan. Tapi dia ada masalah, cost of living lah, sebab gaji dapat banyak ni, tapi dia dah tahu dah hari ni dapat gaji semalam dah habis dah, sebab dia dah tahu semua nak pergi ke hutang. Dia memang bayar hutang dia secara prompt, tapi dia tak ada access cash untuk dia survive. Jadi tak kira anda ada tunggakan ke, ada tak ada tunggakan ke, ultimate objective AKPK adalah untuk membantu anda untuk improve anda punya cash flow. At the same time anda dapat membayar hutang, anda dapat survive untuk daily punya kehidupan, anda dapat ketenangan, peace of mind kan. Tak adalah orang nak kacau-kacau anda. Sekarang ni pihak bank sebulan je pun anda ada tunggakan, 2 hari je daripada due date, anda akan dapat call ataupun anda akan dapat SMS. Itu baru satu hutang. Belum lagi kalau 3-4 hutang tu tak. Kita nak hidup dalam keadaan yang aman, hutang boleh bayar, makan anak-anak pun kita boleh tanggung dan sebagainya. Okey? Maksud saya tadi, tak perlu tunggu bila anda betul-betul dah ada tunggakan baru nak datang. Kalau anda ada masalah keuangan, anda rasa sempit, anda ada pinjaman dengan perbankan, please come over to us, get assistance from us. Okay? Okay, sesiapa, dah habis semua, dah 1 jam dah. Sesiapa yang berminat untuk mengetahui apa yang anda perlu tahu sebelum anda membeli rumah, tolong layari, masuk kita punya website, learn.akpk.org.my, sebab kami ada kolaborasi bersama Bank Negara dan juga Kementerian Perumahan, di mana sesiapa anda yang ingin membeli rumah tetapi tak tahu macam mana nak beli rumah, what is the procedure, apa dia perkara-perkara yang anda kena tahu dulu sebelum beli rumah, kami ada satu platform di AKPK untuk anda dapat satu orang kata sijil, di mana bila anda lepas saja sijil tu, anda telah mempunyai ilmu untuk membeli rumah. Anda masuk semula learn, Learn, learn.akpk.org.my, itu di bawah platform Rumahku, promosi Rumahku. Kita ada kat sana, anda boleh masuk, anda boleh jawab semua soalan yang ada dalam tu. Last kali anda akan diberikan satu sertifikat yang membolehkan anda bawa sertifikat tersebut kepada mana-mana bank yang anda hendak beli rumah. Anda akan dapat kelonggaran untuk mendapat kelulusan bila anda nak beli rumah pertama. Kalau nak beli rumah kedua, ketiga tu jangan haraplah anda dapat masuk kat sini kan. Sebab orang rumah pertama ni adalah untuk perlindungan. Orang yang dah mampu beli rumah lebih daripada satu rumah tu, maksudnya dia ada duit lah tak? Okay, right. Sekali lagi sebelum saya berundur diri, semua AKPK service adalah percuma. Anda jangan terjebak kepada mana-mana agensi ataupun ejen yang mengaku mereka adalah AKPK ejen, di mana mereka di luar sana mengenakan komisen kepada anda. Believe me, kalau anda terima any call, anda terima any approach daripada mana-mana mereka, tolong jangan terjebak. Tolong datang kepada AKPK dulu untuk dapatkan advice yang betul, supaya duit anda tu patut bayar kepada loan anda, bukan bayar kepada orang luar. Okay, right. Saya rasa ada orang tak pernah masuk AKPK dulu, boleh apply semula ke? Okay, soalan last saya, Cik Adam. Sesiapa yang pernah masuk dalam program AKPK tetapi telah terminate, maksudnya kita telah batalkan program diorang because of diorang tak dapat nak serve installment 3 bulan berturut-turut, anda hanya dibenarkan masuk kembali setelah setahun. Okay, itu adalah requirement ataupun guideline yang telah ditetapkan. Setahun kemudian baru anda boleh apply semula.
Tapi anda ada masalah kesihatan, anda ada masalah diberhentikan kerja, retrenchment exercise yang mana sekarang ni sedang berleluasa, anda boleh masuk balik semula ke dalam program dengan syarat kita ada satu program kita panggil second chance program. Anda boleh masuk ke dalam program tersebut. Setiap bulan kami ada second chance program untuk mereka-mereka yang telah masuk program yang telah ditamatkan, dan anda boleh masuk ke dalam program second chance tu. Kita justify balik kenapa anda perlu masuk semula. Okey? Oleh yang demikian, saya hari ini terpaksa mengundur diri dulu. Terima kasih banyak-banyak kerana participation anda pada petang ini. InsyaAllah minggu depan kita datang lagi bersama di waktu dan slot yang sama. Once again, selamat Hari Raya maaf zahir batin untuk semua Muslim dan Muslimah. Kalau ada masalah tentang apa-apa juga tentang AKPK, tolong berhubung dengan kami instead of pergi refer kepada agensi yang tak berkenaan. Okey, Assalamualaikum. Bye semua.